soal pipe air pecah, tetapi dia tidak boleh pertikai kewibawaan dan integriti bersihnya Menteri Besar dan pimpinan KBN. Dan saya tabik hormat kepada beliau dan pimpinan, dan lebih lagi hormat kepada rakyat Selangor kerana bijak membuat keputusan 2008. Yang lain itu, kalau dah pemimpin itu bersih, serah balak, tanah, syarikat boleh dipercayai, yang lain itu senang atur. Tapi kalau pemimpin pintar sekalipun tetapi penyangma, perompak, rasuah, tak boleh kita harapkan. Sebab itu kalau dalam Islam, Dr. Roni expert lagi lah, yang pertama ini disebut nak pimpin soal karakter, soal akhlak, soal moral and ethics, soal integrity. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketinggian akhlak itu yang diutamakan. Saya sering dalam ucapan menyebut tentang pengalaman saya dengan Raja Mohan Gandhi, cucu Mahatma Gandhi, sahabat karib saya, yang menekankan bahawa tugas beliau menyambung message Mahatma Gandhi, politics of conscience, yaitu politik yang harus tercerna dari hati nurani, dari dhamir, bukan dari kekuasaan, bukan dari wang ringgit untuk beli orang dan brim dan brum dan bram, bukan dengan fitnah tiap malam, bukan dengan cara tipu dalam pilihan raya. Politik ini mesti digerakkan dari hati nurani yang bersih, pegang amanah sebagai khalifah Allah dan melaksanakan tugas membela nasib rakyat. Baru-baru ini dalam sambutan Hari Raya Cina, saya cuba ingatkan masyarakat Cina yang familiar dengan sejarah karya klasik mereka. Seperti mana orang Melayu kalau nak cerita, bantu jamin masa depan itu dengan mendukung anak-anak muda yang pintar. Jangan cemburu dan sekat mereka. Nak cari calon-calon, jangan semua yang lama, ambil sebagai yang lama. Jangan lupa kita kena juga kemukakan tokoh-tokoh muda yang berwibawa, kerana mereka pengganti kita, generasi yang akan datang. Kemudian jangan lupa, bila kerja minta wanita gerakkan, bila calon tak kemukakan wanita secukupnya. Maka ini juga harus kita ingat. Sebab itu dalam sejarah Melayu, dalam memberikan galakan pada kalangan muda, dia sebut kisah Hang Nadim, anak muda cerdik, nasihat raja yang baik untuk selamatkan Singapura tak kala dia langgar toda. Raja terima baik nasihat. Kalau tidak, todak dah serang Singapura. Ini todak torpedo yang luar biasa, mati ribuan orang. Menteri-menteri MCA, MIC Singapura pada masa itu, UMNO terutamanya, nasihat supaya letakkan panglima-panglima Melayu perkasa yang kebal tepi pantai. Maka perkasa bagi betih mereka mati semua. Datang Hang Nadim, ampun tuanku beribu-ribu ampun, Patik mengusulkan dengan segala rendah diri supaya tuanku memerintah menebang pohon-pohon pisang di Singapura dan tanam di pantai supaya Singapura diselamatkan. Maka ditanam pokok pisang, batang pisang di pantai, todak sangkut, selamat rakyat. Maka cemburulah memandang-memandang menteri UMNO pandai. Maka pemerintah mengatakan, pada itu kuasa gajah mengatakan, masa itu apa salahnya? Dan kalau umur 10 tahun cerdik macam ini, bayangkan kalau umur 20 tahun. Maka difitnahnya budak muda ini, dikatakan kalau begini dia akan besar nanti, dia akan terlalu pandai
dan akan digulingkan kerajaan di bawah sultan itu. Maka diikat dengan besi, dicampak ke laut Singapura, dia benam mati. Apa pengajarannya? Pengajarannya supaya jangan kita tumpulkan peluang anak-anak muda kita bangkit. Beri mereka kerjasama, beri mereka latihan, beri mereka peluang, dan didik dan asuh mereka. Ini tanggungjawab kita. Cara mengajar wanita, tunjuk simpati pada derita wanita. Ada cerita Tun Fatimah dalam kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang, sudah tahu. Tetapi yang saya sebut dalam hari raya Cina baru-baru ini, si Yoji, betul lah? Dia kata betul-betul lah. Ini maknanya journey to the west. Orang Cina ni dia hebat dengan cerita klasik lama. The Journey to the West. Ada satu lagi, Romance of the Three Kingdoms. Cerita roman ni Azmin mungkin baca, saya belum baca yang habis. Tapi yang perlembaraan ke barat, Journey to the West ini ceritanya apa? Ini cerita klasik perjuangan Tasha, seorang pemikir, orang baik, Buddhis monk yang nak mencari kitab sampai ke Tibet dan terpaksa harungi berbagai ujian dan derita sebelum mencapai tujuan. Jadi pengajaran itu penting, saudara. Kita tak boleh capai apa yang kita capai di Selangor tanpa pengorbanan. Bukan sejak, ada yang kata sejak reformasi Anwar 1998. Tak benar. Sebab asas ini dipupuk dari awal. Kita kena kenang Dato' Onn Jaafar, walaupun dia asas UMNO, dia tinggalkan UMNO kerana dia ciri. Dr. Burhanuddin Ali, ini semua pejuang asal. Kita tak lupa. Yang kemudian mengasaskan UMNO, mengasaskan PAS. Kemudian kita tahu perjuangan liku-liku perjuangan di AP. Ada masing-masing habuannya. Jadi kita selepas berlakunya Kemelut 98 itu sekadar menjadi gerakan pemangkit, bukan permulaan. Saya ada segitu tawaduk. Kadang-kadang orang kata kita bermula 98. Tak benar. Kita meneruskan pada tahun 98. Kita menjadi mencetus dengan lebih hangat kerana insiden yang berlaku. Yang saya sebutkan begini ialah orang-orang, tokoh-tokoh, ibu bapa kita yang menggerakkan semangat perjuangan ini. Cita-cita mereka apa? Cari bala, tanah, saham, lembu. Tidak. Untuk menjamin masa depan yang lebih baik, mentadbir tata kelola kerajaan yang baik dan bersih, dan mendapatkan negara ini mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang kata ini negara baik, rahmat, kebajikan, dan mendapat keampunan Allah. Ini hanya mutu pas. Saya nak sebut is beyond that. Ini Quranic, a basic Quranic principle, bahawa matlamat kita dalam hidup ini tidak boleh lari daripada mencari keredaan untuk keamanan, keadilan, rahmat semua rakyat. Jadi ini kita tak boleh lagi. Sebab tu kadang-kadang kita sibuk perbincangan rebutan kerusi, soal kempen, soal panas satu dua isu, soal projek. Kita lupa kerangka besar dalam mana-mana perjuangan, termasuk Pakatan Rakyat. Kita boleh lagi pada kerangka besar. Lihat pencapaian negeri. Ada masalah dengan persekutuan, ada pertembungan cukup sengit, dan oleh demikian kadang-kadang masalah itu melimpah hingga ke pegawai. Pegawai bertugas bawah menteri besar, pegawai juga pegawai persekutuan. Arahan persekutuan jangan bagi kerjasama. Pegawai ini juga digerakkan dengan conscience. Tidak semua mau diperalatkan, dia tahu tugasnya.
ada juga yang tidak semestinya saleh. Jadi kita ada masalah-masalah begitu terpaksa dihadapi. Saya tidak memberikan excuse, sebab tak sekali tahu dalam mesyuarat saya keras soal kebajikan rakyat, soal projek memberikan keselesaan kepada rakyat. Saya tak tahu langsung. Kamu masalah dengan persekutuan, masalah kamu selesaikan. Sebab itu namanya kamu menteri besar. Tapi masalah rakyat, jangan bagi alasan, melainkan untuk memberikan kebajikan dan manfaat sebanyak mungkin. Dan untuk ini sekali lagi kepada beliau dan rakan-rakan beliau, saya katakan perkara ini dapat kita jalankan sedaya upaya kita. Mana ada rekod berbanding dengan 50 tahun UMNO BN. Mungkin sebagian saudara tidak tahu, pegawai tahu, dia boleh banding. Saya, alhamdulillah saya tahu karena saya juga dalam kerajaan. Saya boleh banding bahwa tidak ada, tidak pernah dalam sejarah Selangor sejak merdeka 1957 dapat dicurahkan sebanyak itu kepada semua rakyat tanpa mengira kaum di negeri Selangor. Saudara boleh berbeza pendapat dengan pimpinan. Saya pun kadang-kadang saya tegur, saya tidak setuju semua. Tapi saya bukan menteri besar, saya menasihat. Tetapi saya tidak boleh nafikan dalam kerangka besar ini, kekuatan negeri Selangor ialah rekod kerja dan pimpinan yang bersih, tidak rasuah, tidak memperkayakan diri mereka.